Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi melengkapkan tugasan EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan, saya Zilawatul Azwa binti Zain dan bersama dua rakan guru saya iaitu Cikgu Madeline Anak Encak. Hai Cikgu May. Okey. Dan Cikgu Haziq. Assalamualaikum Cikgu Haziq. Waalaikumsalam. Alright, baik. Jadi kami akan membincangkan dan menganalisis salah laku guru dalam menggunakan media sosial di dalam pengajaran serta implikasinya kepada hak asasi kanak-kanak. Baik, secara umumnya penggunaan sosial media kini dah jadi kebiasaan dalam kehidupan seharian kita. Betul tak Cikgu? Ya, betul. Jadi pelbagai info maklumat yang kita dapat, kita nak resepi kita boleh dapat, nak info berkaitan pekerjaan boleh dapat, nak info pasal cuti ke tidak boleh dapat, nak info gosip-gosip pun boleh dapat. Tapi dalam kecanggihan media sosial ni yang mampu menyampaikan pelbagai maklumat, ada juga segelintir pihak yang menggunakannya dengan cara yang salah seperti menyebarkan berita palsu, jadi netizen, komen yang tak baik dekat page orang kan dan sebagainya lah dan macam-macam lagi. Dan perkara-perkara ni akan mengundang kepada permasalahan yang timbul di kemudian hari. Tu bila masa buat tak sedar. Tapi bila dah timbul masalah, macam-macam masalah, barulah kita terfikir, macam mana pula nak selesaikan masalah tu kan. Jadi senario macam ni pun turut berlaku dalam kalangan guru-guru kita. Ya, bila media sosial dah jadi kebiasaan. So, mungkin ada yang dah terlupa tentang kod etika keguruan Malaysia dan akhirnya dia melanggar undang-undang cyber tanpa kita sedari kan. So, kita nak tahu apa itu kod etika keguruan Malaysia. Jadi berdasarkan hasil bacaan saya, etika perguruan adalah satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa. Okey, kalau kita tengok dekat sini, hasil bacaan yang saya dapat ni, artikel ni mengatakan guru tu seharusnya menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, tidak mementingkan diri sendiri. Kita boleh lihat dalam bacaan ni mengatakan secara kesimpulannya lah, saya simpulkan kat sini lah. Dia mengatakan profession guru ini ialah adalah satu profession yang profesional. Jadi kita tidak bolehlah sewenang-wenangnya melakukan tindakan tanpa berfikir kan, sebab kita ni dilihat, kita menjadi sebagai role model. Guru-guru ni sebagai role model. Jadi setiap tingkah laku tu menjadi perhatian dan ikutan pelajar. Dia memerlukan tindakan yang penuh perhatian dan teliti dan berhati-hati. Sebab itulah Kementerian Pelajaran Malaysia KPM dia telah menetapkan garis panduan di dalam kod etika perguruan di Malaysia itulah agar guru-guru ni tadi tak lari daripada landasan serta melakukan tindakan yang tidak wajar lah. Okey. Alright. Dan juga apabila guru mula melanggar etika etika keguruan ni tadi, kod etika keguruan Malaysia tadi, secara tidak langsung bila dia melibatkan anak-anak murid, akan terlibatlah juga wujudnya implikasi kepada hak asasi kanak-kanak. Jadi macam mana boleh melibatkan implikasi kepada hak asasi kanak-kanak tu, itu yang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi bersama-sama dengan rakan-rakan guru, Cikgu Madeline dan Cikgu Muhammad Haziq. Jadi mungkin Cikgu Madeline boleh terangkanlah, boleh bincangkanlah dengan lebih lanjut apakah perkaitannya tadi salah laku guru tadi yang mengakibatkan implikasi tadi. Bolehlah sama-sama kita bincangkan bersama Cikgu Haziq juga, silakan. Okay, so saya akan mula dulu ya cikgu-cikgu. So sebelum kita masuk kepada topik isu apa yang kita nak bincangkan, so topik kita hari ini
iaitu kita kena menganalisis 3 salah laku guru yang bercanggah dengan Kod Etika Keguruan Malaysia yang seperti melanggar undang-undang cyber. Okay. So sebelum itu mari kita lihat satu slide berkenaan dengan surat-surat ya. Sebentar saya akan share dulu. Boleh, Ya. silakan cikgu. Okay, saya share. Okey, dapat lihat tak cikgu-cikgu? Boleh cikgu. Boleh nampak Okey. jelas. So mari kita lihat dulu ya. So maknanya Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat-surat berkeliling ikhtisas. Jadi ini merupakan garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial. So dalam erti kata lain itu penggunaan cyber bagi guru dan murid. Dalam surat ini telah menunjukkan tujuan, and then dia bercerita tentang macam mana kita kena laksanakan. Dia akan dalam surat-surat ni dia ada beserta sekali dengan garis panduan yang menyatakan apa yang guru kena buat dan apa yang murid kena buat. Apa yang dilarang dan apa yang boleh dilakukan ketika menggunakan media sosial. Okay, maknanya kita tidak boleh sesuka hatilah menggunakan media sosial ya. So saya stop sharing sekarang. So, kita akan start dengan isu pertama yang saya akan kemukakan. Okay. Sebelum itu mari kita pergi kepada sedikit pendahuluan. Okay. Dalam era globalisasi, dalam menuntut masyarakat menjadi celik teknologi supaya seiring dengan perkembangan zaman yang berkembang pesat, teknologi banyak memberi impak yang besar kepada masyarakat terutamanya guru dan murid. Macam kita tahulah. Okay, dalam bidang pendidikan sememangnya memerlukan kemudahan teknologi seperti yang dinikmati sekarang. Masa sekarang kan kita tengah buat Google Meet, contoh salah satunya. Proses pengajaran pembelajaran pada masa kini tidak terhad. Okay, dia memudahkan dan menyenangkan lagi proses PDP kita walaupun kita tidak berada di sekolah. Jadi konsep maklumat semuanya di hujung jari, membolehkan PDP dijalankan di berbagai tempat dan tanpa mengira waktu. Ini adalah salah satu daripada kebaikan lah dapat kita lihat. Walau bagaimanapun medium jalur lebar tanpa sepadan ini boleh mendatangkan kesan yang negatif. Sekiranya tidak dapat dikawal, diselia dengan baik, dia akan memudaratkan kepada guru dan juga murid. Okay, maka dengan itu tadi kita lihat penyediaan garis panduan ini dapat membantu kita untuk mengelak berlakunya penyalahgunaan dan salah etika dalam kalangan guru dan murid. Supaya guru dan murid juga mempunyai rasa bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial sama ada dalam urusan rasmi ataupun peribadi. Okay. Alright. Salah satu salah laku guru yang saya ingin kupaskan di sini adalah iaitu memuat turun bahan digital secara percuma dan menyalahi undang-undang. Okay. So maknanya kita tahu guru banyak mencari bahan-bahan digital sekarang. Betul tak cikgu-cikgu? Betul. Betul tak Cikgu Haziq? Betul. Boleh dengar saya? Okay. Boleh. Dengar. Okey. Jadi macam yang kita cakapkan tadi, semua info di hujung jari. Jadi ini memudahkan guru-guru untuk mencari bahan pengajaran dan menambah kita menarik minat murid untuk belajar. Tapi dia ada salah laku juga. Tidak semualah tapi mesti ada. Okey. So memuat turun bahan digital secara percuma dan menyalahi undang-undang. So ini dia akan efek kepada kita punya etika profesion kita sebagai guru. Dan juga dia akan menjejaskan kita, integriti kita dan accountability kita sebagai seorang guru. Okay? Kalau cikgu, kalau ya. memuat naik bahan digital secara percuma tu, contohnya macam mana cikgu? Sebab kadang-kadang kita pun tak sedar atau kita buat benda tu kan. Kita ingatkan betul rupanya, benda tu salah.
Dia Cikgu Wawa tanya tadi, memuat naik dengan memuat turun dia berlainan maksud. Okey, kalau Memuat muat naik, naik. Okey. kalau muat naik kita upload kan. Kalau muat turun kita download. Okey, maknanya kalau kita contohnya tadi lah. macam kegunaan seharian guru. Kita download apa contohnya? Video. Music. Kan? Contohnya kita ambil video, music dalam YouTube. Contoh. Okey, maknanya guru-guru ada menyalahguna etika ini seperti download secara percuma. Kalau kita tahu senang saja kalau kita pergi laman web Google kita boleh type saya ajar pula kan, tapi ini adalah contoh. Okey. Maknanya tak boleh buat copy. Jangan buat cikgu boleh Aziz. buat kan? Okey, tak boleh buat. Jangan buat tau. Rupanya saya pun baru tahu dekat Don't try YouTube. this. Contoh macam kat YouTube pun tak boleh download muat turun sembarangan lah kan, video-video yang berkaitan. Ya, betul. Sebabnya ia akan menyalahi hak cipta. So hak cipta pun ada satu hal pula mungkin kalau macam video-video, contoh video lah, kalau video-video daripada individu yang bukan copyright macam daripada production ke apa ke kan, macam mungkin ada YouTuber buat ni, mungkin kot, saya pun tak pasti, mungkin kita boleh tulis kat comment section tu minta izin ke apa ke, something like that lah kot. Cikgu sebab saya ada tengok orang buat macam kalau tu. boleh lah. Ya, kalau macam one to one, face to face, mungkin dia boleh minta tanya boleh tak saya menggunakan video ini. Kita kena maklumkan apa yang kita cakap, kredit, kita kena bagi kredit juga sekiranya kita menggunakan bahan itu sebagai bahan pengajaran ya. Betul. So maknanya muat turun lagu atau video, okey. Muat turun lagu sering dikaitkan dengan kita sebagai sekolah seni, kita selalu je muat naik turun lagu untuk bagi kepada budak. Itu sebenarnya salah. So maknanya kita kena salah. Dia tak boleh. So maknanya kalau dah muat turun secara free daripada download link download tu, ini kita sebarkan kepada murid. Jadi maknanya kita dah mengajar murid kita membuat kita mengajar budak ini untuk download secara haram. Itu So maknanya kita tidak boleh menunjukkan contoh-contoh seperti ini ya. So maknanya kita kena bagi kredit, kita kena maklumkan daripada sahih. Kalau boleh kita kalau cara saya pula penggunaan Spotify pun mungkin lebih selamat lah kot, sebab dia stream kan, music streaming kan. Yang kita bayar daripada berbayar kan. Bayar lah Spotify tu dibayar, saya bayar, jadi selamat lah sikit nak menggunakan tu kan. Mungkin lah betul. Jadi saya masukkan sedikit dalam muat turun bahan digital ni, secara tidak langsung kita boleh menyebarkan maklumat yang salah kepada murid. Maka dia boleh mendatangkan maklumat yang salah dan interpretasi murid-murid tu nanti akan bercanggah dengan komuniti luar. Itu salah satu contohnya kepada maklumat yang tak sesuai, seperti berunsur hasutan, diskriminasi, promosi, macam contoh-contohnya promosi yang murid-murid yang tidak boleh digunakan. So melebihi batas dia sebagai seorang murid. So itu kita pun tak boleh memberi maklumat yang salah juga. Kena hati-hati juga ya. Seterusnya mungkin saya teruskan ya. Silakan cikgu. Maaf saya sedikit batuk. Yang kedua adalah mengakses internet menggunakan kemudahan sekolah pada waktu persekolahan. Ini mesti banyak cikgu yang gunakan. Sebagai contoh. Tapi waktu persekolahan mengakses internet menggunakan kemudahan sekolah. Waktu persekolahan maksudnya kita guru dalam masa kita persekolahan, maksudnya waktu bekerja. Kita guna internet, wifi sekolah, waktu bekerja. Waktu pengajaran dan pembelajaran ke? Langsung pengajaran dan pembelajaran ke? Selain daripada waktu PDP. Contohnya
melayari Facebook, TikTok. So Cikgu maknanya Aziz, itu Cikgu tidak Aziz je tengok TikTok. satu lagi, main tapi game habis waktu fun sekolah. run contoh. Main game fun run online kan. Contoh. Okay, maknanya Fun run. Maksud ya, cikgu dia tak boleh buat maknanya langsung waktu persekolahan semasa kita di sekolah. maksudnya adalah macam mungkin waktu rehat boleh. Waktu rehat Waktu boleh kita lah. lunch. Ya, kalau waktu kerja kita bekerja. Okey, kita buat, kita sebagai cikgu kan kita banyak buat kerja filing apa semua. So kita nak keep on track kita punya kerja hakiki kita. Okey. Okey. Sabar ya Haziq, kalau kita nak layan internet kita gunalah masa rehat kita. Gitu. Betul-betul. Okay? So maknanya kita sebagai seorang guru jangan abaikan tugas hakiki kita dan leka bermain telefon, bermain mobile phone, okay? Melayari benda yang tidak berfaedah. Alright. Tapi kalau pendapat cikgu macam mana pula kalau dalam sekolah seni lah, dalam kelas kan selalunya bukanlah selalunya, kadang-kadang tu saya tengok penggunaan telefon tu cikgu macam bagi budak untuk record lah, macam untuk tarian ke selalunya teater ke kan. Macam tu macam mana pendapat cikgu? Macam tu dibenarkan lah kan rasanya? Kalau kategori macam tu dibenarkan sebabnya dia sebagai bahan rujukan mereka. Sebab sekolah seni ni kan dia tidak boleh cari bahan di luar sekolah. Maknanya mereka, sebab mereka orang stay di asrama, so maknanya kemudahan internet mereka kurang. So maknanya kita boleh bantu budak ini untuk mencari bahan-bahan ni dekat di dalam phone kita ataupun kita bagi wifi kepada mereka, tapi dengan syarat kita hendaklah memantau perlakuan mereka. Yes, betul. Okey. So maknanya kita boleh teruskan dengan yang ketiga ya? Boleh cikgu, silakan. Saya lebihi waktu belum ya? Belum, silakan. Okey. Yang ketiga, okey, tadi yang kedua tadi saya nak tambah sedikit fakta. Penggunaan internet, media sosial, laman web dan email menyumbang kecekapan dan kecemerlangan dalam perniagaan. Ini saya ambil daripada salah satu artikel. Kerana alat tersebut murah, cepat dan mudah digunakan. Walau bagaimanapun, kewujudan media sosial, email dan pelbagai lagi bentuk teknologi komunikasi membuka ruang berlakunya penyalahgunaan. Ini macam kita bincangkan. Sebagai contoh, dalam satu kajian artikel ini yang telah dibuat terhadap 1,439 pekerja oleh Vote.com mendapati 37% mengaku melayari internet secara konsisten semasa bekerja. Okay. Ada kajian telah membuktikan. Dan 32% melayari berapa kali sehari dan 21% melayari berapa kali seminggu. Dan dalam kajian oleh WebSense Incorporated ni pula mendapati bahawa laman sesawang yang dilayari oleh pekerja, kebanyakan pekerja termasuklah laman lucah, 42%, perbualan online, so, contohnya WhatsApp, Telegram sebanyak 13%, dan permainan dalam talian 12%, sukan 8%, pelaburan 7%, jual beli di tempat kerja 7%. Dan banyak lagi sebenarnya yang dinyatakan dalam artikel ini. So benda ini adalah sahih dan kita rasanya macam berlaku juga di dalam kalangan kita. Macam-macam kan. Okey, saya teruskan dengan isu yang ketiga, boleh ya? Boleh, silakan. Boleh. Okey. So isu yang ketiga adalah isu eksploitasi kanak-kanak menggunakan internet. So maknanya isu eksploitasi kanak-kanak menggunakan internet ni. Apa pandangan cikgu? Apa maksud di sini? Eksploitasi ni pada yang saya rasa lah, pandangan saya itu dia mempergunakan mungkin kanak-kanak tu mempergunakanlah kanak-kanak dalam macam-macam hal lah, salah laku kan. Ya betul. Eksploitasi. Eksploitasi ni dia menyalahgunalah dalam erti kata lain. Okay. So isu eksploitasi kanak-kanak menggunakan internet ni banyak terjadi sekarang. Okay.
Sebagai contoh, saya bagi salah satu contoh, guru cuba mengeksploitasi murid sekolah dengan mengambil video untuk memperoleh kepentingan diri sendiri. Okey. Sebagai contoh, saya mungkin boleh bagi kita sebagai sekolah seni, kita dalam makna lain kita nak ambil video rakaman untuk budak tu nyanyilah ataupun berlakon ke ataupun menari. So kita ambil lah video budak tu, murid-murid tu kan. Okey. Kita ambil video murid tu. Okey, dalam arti yang kata lain pada masa yang sama kita nak tonjolkan bakat murid tu daripada sekolah kita kan. Ya. Betul tak? Betul. Okey. Semestinya kita pun nak tonjolkan murid-murid kita, murid kita baik, bagus. Tapi secara tidak langsung guru tersebut boleh menyalahgunakan, melanggar etika. Okey. So maknanya satu melanggar etika dari segi untuk mempromosikan murid itu kepada komuniti. Yang kedua mungkin untuk kepentingan diri sendiri, iaitu memuat naik video murid-murid tersebut ke dalam akaun TikTok ataupun Facebook, Instagram untuk memperolehi view. Ada yang guru salah. banyak Tamakkan. Betul. Cikgu Tamakkan May, view. Cikgu May, Ya. ada juga kes sekarang ni memang trend agaknya ya. Cikgu-cikgu di sekolah, bukan sekolah seni saja, sekolah seni mungkin kita mempromosikan budak tersebut tentang bakat dia. Tapi macam sekolah yang saya tengok, saya tak sebutlah sekolah mana, tak tahu pun sekolah apa. Kita tahu benda tu viral je kan. Tengok ada cikgu yang dia letak dia punya phone dekat tepi tu, lepas tu dia record dia inilah itulah dengan budak lah, apalah inilah kan. Benda-benda macam tu pun tak boleh kan cikgu sebenarnya. Kalau Ini macam saya pernah nampak ni. Ya, yang terbaru saya tengok ada satu cikgu India. India dia mengajar sekolah rendah. Ada perasan tak? Tengok tak video tu? Ada. Yang dia letak video sorok-sorok, jadi dia suruh semua salam budak-budak tu nak pergi rehat ataupun nak balik. Ya, ramai sekarang macam tu. Jadi diorang nak salam-salam, ada yang peluk, ada yang cium apa semua kan. Nampak comel kan murid-murid tu. Comel. Yang cikgu India tu lah. So itulah saya tengok. Macam tu pun dikategorikan salah laku juga. Salah. Kecuali kalau sekiranya dia meminta kebenaran daripada ibu bapa kepada murid-murid. Okey. Sebenarnya mungkin ada setengah ibu bapa dia sangat sensitif lah. Betul-betul. Anak dia dipamerkan. Betul. Kadang-kadang melibatkan pasal status sosial, status kewangan, family tu memang tak sepatutnya lah kan. So dalam kita kena minta kebenaran kepada ibu bapa ataupun penjaga murid tersebut. Sekiranya tak ada masalah, boleh saja kan. Tapi dengan syarat juga mainlah TikTok selepas waktu bekerja. Ya. Kan, okey. So maknanya tadi saya ada bagi contoh mengambil video untuk kepentingan diri sendiri untuk memperolehi view. Contoh yang macam kita masukkan dalam TikTok, aplikasi TikTok, kita mendapat view, pada masa sama kita raih keuntungan. Keuntungan tu masuk pada poket diri sendiri. Itu salah lakulah. Kalau cikgu tu dia buat video, dia pun boleh menjana pendapatan jugalah. Boleh, sekarang boleh. Kalau dah viewer dia ramai, mestilah dia YouTube dapat juga kan. YouTube pun rasanya boleh juga YouTube. TikTok pun macam mudah nak dapat duit sekarang ni. Ya, mudah sekarang untuk dapat kerja sampingan yang mudah. Kerja sampingan. Okey, rasanya 3 isu ni jelaslah saya sampaikan. So, terima kasih kepada semua kerana mendengar dan berkongsi pendapat. Jadi terima kasih. Pasang kepada moderator. Okey, terima kasih Cikgu Madeline atas 3 salah laku yang dibincangkan tadi. Sebenarnya benda tu perkara-perkara ini, kesalahan ni seronok untuk kita bincangkan sebab pada hakikatnya benda ni amatlah
menjadi kebiasaan untuk kita Ya, lakukan. reality yang cikgu orang cakap, Reality. Kita reality. cerita pasal reality lah di sini kan. Kita tak nak Ya, sorok-sorok lah. Ini reality iyalah. yang terjadi dalam kalangan guru-guru. Memang terjadi benda Mm-mm. ni. Ada yang sampai viral pun ada. Dia minta Tetapi minta dijauhkan lah kepada kita minta bakal cikgu ni kan. ya betul. Kita dah Ya, belajar dalam khusus PDPP ni. Semoga kita menjadi guru yang berkualiti ya, lah insyaAllah. ya Okay. Betul. Alright. insyaAllah. Kita dah berbincang pasal 3 salah laku tadi yang bercanggah dengan kod etika keguruan yang saya bincangkan tadi di awal-awal. Kemudian kita nak tahu juga apakah kesan salah laku tersebut kepada murid dari aspek hak asasi kanak-kanak. Kalau saya membaca di sini jenis hak kanak-kanak tu ada hak kehidupan, hak perlindungan, hak perkembangan, hak penyertaan. Adalah di sini. Mungkin ada lagi ke saya tak pasti. Tetapi banyak perkara yang tadi disebutkan oleh Cikgu Madeline banyak juga menyentuh pasal hak kehidupan terhadap kanak-kanak tersebut. Hak Ya, perlindungan kanak-kanak tu. Bila kita dedahkan budak tu begitu saja, murid tu akan terdedah kepada bahaya lah. Kita tak tahu orang di luar sana macam mana kan. Mungkin dia dapat tahu sekolah ni sekolah. Oh sekolah ini kita dah tahu dah sekolah ni. Okey muka ya, budak tu macam tu. Oh background dia macam ni. Okey kita tak tahu minta dijauhkan lah, jangan begitu kan. Jadi kita nak teruskan bersama Cikgu Aziz. Bagaimana ya, Cikgu kesan salah laku tadi terhadap hak ya. asasi kanak-kanak? Silakan Cikgu. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Sebelum saya kita Selamat berkongsi lah kan. sejahtera. Ya, sebelum kita berkongsi sesama-sama pendapat kita ni, izinkan saya mengenalkan diri saya. Saya Muhammad Haziq bin Mat Riping dari kelas DS.3. Bersama-sama lah rakan Cikgu Wawa dan Cikgu Madeline. Okey. Pertanyaan tadi tu saya akan mengupaskan pasal hak asasi, kesan dan hak asasi kanak-kanak. Boleh dengar? Boleh. Cikgu? Silakan Cikgu. Dengar. Okey. Boleh. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya baca sedikit apa itu hak kanak-kanak ni. Okey, daripada artikel yang saya dapati, menurut Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak didefinisikan sebagai individu yang berumur di bawah 18 tahun. Hak kanak-kanak pula adalah hak-hak yang telah disenaraikan di dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Dari segi hak asasi, Malaysia meratifikasikan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC pada 17 Februari 1995. Dah lama tu. Cikgu semua dah lahir ke ni 1995? Dah lahir. Dah lahir Sudah. Okey. 5 tahun dah. Okey, yang antara lain menggariskan mengenai hak pendidikan bagi kanak-kanak. Hak kanak-kanak dibahagikan kepada 4 kategori. Tadi telah pun Cikgu Wawa sentuh sikit kan. Okey. Iaitu ialah kehidupan, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. Dalam hal ini, ibu bapa dan peniaga lah yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab untuk mempertahankan hak kanak-kanak ini, termasuklah memberikan mereka ni pendidikan. Sikit lagi, pendidikan formal di sekolah adalah salah satu cara untuk menunaikan hak kanak-kanak itu. Pendidikan di sekolah ini pula tidak hanya menumpukan perkembangan akademik tetapi turut mencukupi pembangunan aspek lain yang lebih luas, iaitu kemahiran insaniah seperti personaliti, bakat serta keupayaan mental dan fizikal. Usaha ini tentulah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Itu ialah pengenalan dia lah, definisi hak kanak-kanak itu. Boleh dengar? Boleh. Teruskan Boleh, Cikgu. Cikgu. Okey, jadi saya di sini teruskan mengenai konvensyen mengenai hak kanak-kanak itu, pecahan dia lah. Okey,
terdapat beberapa convention di sini. Yang pertamanya, okey, kanak-kanak dilahirkan mempunyai nama dan kewarganegaraan. Okey, istilah dia lepas lahir dibagi nama dan dia berwarganegara ni. Okey, yang keduanya mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayanginya. Ketiga, mempunyai keluarga yang akan tersalah pula ni. Okey, jap. Yang ketiga, diberi peluang untuk bermain dan beriadah. Ni semua hak-hak dia orang kan. Dia orang boleh bermain, beriadah semua. Okey, lepas tu berupaya mengekspresi pandangan sendiri. Diorang pun berhak untuk bagi apabila diorang dah meningkat umur contohnya 6-7 tahun ke, kadang-kadang pun diorang pun ada pandangan sendiri. Betul tak cikgu? Betul. Yang lagi lah dah sekolah rendah dan sekolah menengah ni kan. Okey. Lepas tu seterusnya dipertahankan dan dibantu oleh diberi bantuan oleh kerajaan untuk dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian dan keganasan bahaya, mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri, mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat, dan last sekali, tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai. Inilah konvensyen mengenai hak kanak-kanak ini. Okey. Okey. Okey, boleh saya teruskan kepada dia punya, kita sama-sama lah tanya, kita sama-sama membicarakan pasal dia punya kesan dia di sini kan. Kesan daripada, apa Cikgu May cakap tadi tu? Kesan daripada 3 salah laku tadi. salah laku guru-guru tadi tu salah lah. guru-guru. Ya, salah guru-guru tu tadi. Okey. Sekejap okey. Di sini yang poin-poin yang saya dapat, implikasi yang akan menimpa guru yang melakukan perbuatan ini ialah menyebabkan hubungan guru dan murid menjadi semakin renggang. Okey, murid akan merasa benci dan takut untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran bersama guru tersebut. Dalam situasi ini, murid berasa tidak selamat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Selain itu, hubungan guru dan rakan sejawatnya juga akan musnah kerana mereka semua tidak lagi mempercayai guru tersebut selepas sekali melakukan perkara yang tidak senonoh. Dan guru tersebut akan mengalami tekanan emosi juga, adalah kesan jangka pendek yang akan dihadapi di mana guru tersebut mungkin mengalami konflik jiwa yang serius akibat dari perbuatannya. Tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru ini menyebabkan profesi perguruan ini dipandang rendah oleh masyarakat. Cikgu Haziq. Ya. Saya nak tanya, mungkin ada sedikit penambahan. Okey. Untuk kategori kesan ini mungkin kita boleh masukkan isu yang saya tak nyatakan tadi, iaitu isu daripada salah laku guru pada murid dari segi eksploitasi internet juga, iaitu daripada segi pornografi. Adakah betul? Ya, betul. Betul. Ya, betul. Eksploitasi murid tadi tu kan. Yelah, banyak salah laku, ada dah berlaku dah kes tu. Dia ambil video murid tu macam biasa dalam kelas apa semua. Jadi dengan teknologi yang tinggi, jadi dia mengubah suai, diedit untuk dijadikan video lucah dan gambar lucah sebagainya lah. Salah laku kes-kes yang mungkin bukan guru tu sendiri, sebabkan guru tu upload di media sosial, jadi ada pihak-pihak Orang yang lain tidak pula. bertanggungjawab. Ya, orang lain pula. Kadang-kadang bila melibatkan kanak-kanak ni, ada satu, apa kita panggil tu yang orang dewasa suka akan Betul. pornografi Dia suka terhadap budak-budak bawah kanak-kanak ni. umur. Ya, betul. Bawah umur. Pedofil. Pedofil macam tu. Ya. Memang orang kata betul, kita rasa betul. dia taste dia tu budak-budak yang bawah umur kat sekolah. Jadi itulah salah satu banyaklah kesan-kesan yang akan
Yelah dari segi murid tu sendiri yang saya nyatakan tadi, dia akan kemurungan ke, dia akan rasa tidak selamat berada di sekolah, tak seronok untuk belajar. Okey, kesan yang jadi untuk salah laku guru tadi tu macam Cikgu Bin cakap tadi, apa namanya, menggugat juga dia punya reputasi sebagai seorang guru, profession keguruan dia kan. Rakan sejawat pun akan macam orang panggil apa, tak hiraukan dia ke, akan mengata belakang macam tu lah. Lama-lama kelamaan bila dia dah macam tu, dia pula sendiri yang tertekan dengan situasi tu kan, atas kecuaian salah laku dia tadi itulah. Tindakan dia mungkin kecil pada dia, record budak, record murid macam tu kan. Tiba-tiba ada pula dia tak ada niat begitu. Tetapi bila benda tu dah didedahkan, pihak yang lain ni pula yang kata tadi apa, Ya, betul. pedofil tu pula yang ambil video tu, edit lah apalah. Betul Cikgu Wawa. Itulah sebab bahayanya kan. Macam Cikgu Mei cakap, itu antara salah laku merekod tu kan. Jadi kalau kita tak bincangkan benda ni, kita tak nampak tau perkara ni. Sebab kita tak terfikir pun pasal edit-edit tu kan. Seharusnya cikgu tu berfikiran jauh lagi sikit lah orang cakap kan. Apa kesan yang akan mendatang sebenarnya kan selepas dia apa memuat naik, memuat turun tu lah video-video tu semua kan. Sebabnya di dalam kita punya perundangan Malaysia pun banyak akta-akta ni sebenarnya cikgu-cikgu. Okey, kalau saya boleh sebut sini, Akta Jenayah Komputer pada 1997 kurungan 23, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Peraturan Perlindungan Pengguna, Akta Rahsia Rasmi 1972, Peraturan Kelakuan Pegawai Awam, Tata Tertib 1993, Tata Susila Profession Perguruan Malaysia. Itulah antara akta-akta semua yang sebenarnya cikgu-cikgu dah tahu ataupun mungkin terlupa ke apa kan. Sebabnya macam-macam lah, dah terlepas pandang ke apa tu. Jadi kesimpulan yang kita sama-sama boleh buat di sini, guru sepatutnya menjadi seorang insan yang boleh dipercayai, yang menjaga maruah pelajarnya walaupun pelajarnya membuat silap. Okey. Seterusnya, guru sepatutnya menjadi seorang insan yang membimbing seorang kanak-kanak yang melakukan kesilapan dengan cara yang berhikmah, yang bersesuaian dengan pendidikan dan latihan tentang psikologi pelajaran yang telah diterimanya sebelum memasuki profession tersebut. Guru juga sepatutnya menjadi seorang manusia yang mempunyai empati terhadap murid yang tersilap langkah. Guru tidak sepatutnya mengikut emosi seperti kanak-kanak. Guru tidak sepatutnya memalukan murid tersebut. Dia melakukan kesalahan atau apalah. Okay. Sebabnya cikgu, apabila kita dimalukan, otak kita mengalami proses flight, fight or freeze. Yakni melakukan proses apa cikgu? Proses fight or freeze. Fight or freeze. Fight or freeze. Ya, flight, terbang, fight, lawan, fight, freeze. Freeze, beku kan. Inilah kalau macam kita dimalukan. Yelah macam kena marah, murid-murid kena marah depan kawan-kawan ke. Lepas tu direkod oleh cikgu tu saja nak buat apa kan. Malulah dia. Macam tu, malulah dia apa semua kan. Kalau kita dekat tempat budak tu pun kita malu. Nasib baik cikgu zaman kita tak ada benda tu. Secara tidak langsung dia akan efek kita punya mental abusive untuk murid juga kan. Betul. Berbalik pada Cikgu Mei cakap tadi itulah abusive mental dia tu. Sini semua melibatkan mental lah banyaknya cikgu kan. Betul. Sampai ada kes tau dalam saya tak berapa ingat 2000 berapa. Tapi pelajar dari luar negara. Okey, sebabkan macam inilah video dia tersebar, cikgu dia pun macam tadilah mungkin salah laku cikgu dia nak muat naik untuk video dia, tapi orang lain dah edit bogil sampai dia membunuh diri. Dia terjun bangunan.
Dia terjun bangunan, ya. Pelajar, Kalau dah sampai kes macam tu, nak salahkan siapa tu cikgu? ya, itulah. Ha. Macam-macam kan nanti mak ibu bapa dia juga dah melibatkan ibu bapa, pihak sekolah dah semestinya. Jadi ini semua salah laku yang kalau boleh kita elakkan, kita kena elakkan lah kan cikgu-cikgu kan. Betul-betul. Hmm. Sebaiknya sewaktu sesi proses pengajaran pembelajaran tu PDP tu, kalau boleh kita tak payahlah letak tepilah phone tu rasanya. Sebab Ya. kadang-kadang kita tak sedar. Macam saya cakapkan tadi pada awal-awal perbincangan kita kan, bila kita kata social media tu dah jadi kebiasaan. So kita Ya. bila pegang je phone, benda yang awal kita buka ialah social media. Sosial So media. betul. mungkin kita nak record story Ya. murid-murid kan ke apa. Jadi Betul. sebaiknya kita letak je lah tepi phone tu kan, lebih Dia selamat macam tu. dia memang kita kena ikut peredaran zaman kan cikgu kan, menggunakan Betul. teknologi pembelajaran bermakna, menyeronokkan, memang pakai teknologi tak dinafikan kan. Tapi Betul. itulah, pandai-pandailah kita macam Beragak-agak lah juga kan. berwaspada lah kan, Berwaspada. Semuanya kembali kepada diri kita juga. Tanggungjawab bersama sebagai seorang guru dan juga murid. Ya, betul tu. Tanggungjawab tu yang penting lah. Itu saja daripada saya cikgu sebenarnya. Dah kesimpulan dan kesan-kesan dia tadi. Berbalik kepada Cikgu Wawa lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Haziq dan juga Cikgu Madeline. Kita membincangkan 3 salah laku dan juga kesan salah laku tersebut kepada hak asasi kanak-kanak tadi. Bila kita dah bincang benda ni, barulah kita pun sendiri celik mata. Sejujurnya, saya rasa cikgu-cikgu berdua pun akan rasa dan terkesan. Oh, rupanya itu kesan kepada murid yang kita tak sedar. Kita sayangkan murid, jadi seeloknya janganlah kita buat kesalahan-kesalahan yang kita tidak sedar tadi. Kita kena sentiasa peka dengan apa yang kita lakukan dan apakah impaknya kepada murid. And then kemudian saya simpulkanlah pada akhirnya apa perbincangan kita ni tadi, kita akan kesedaran sebagai seorang guru, peranan tersebut, dan kita melihat profession perguruan tu sebagai satu profession yang profesional. Jadi bila kita fahamkan dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya berkenaan dengan profession keguruan, peranan kita, tanggungjawab kita yang bukan hanya sekadar mengajar semata-mata, tetapi kita menjaga pelbagai aspek terhadap murid-murid kita. Jadi bila kita faham, sefaham-fahamnya peranan tersebut, tanggungjawab tersebut, maka sudah pastinya selepas itu kita akan sentiasa berjaga-jagalah menjaga kita punya watak kan sebagai guru tadi. Orang di luar sana melihat guru sebagai satu profession yang mulia. Kita dulu pun zaman sekolah pun kita melihat guru-guru kita sebagai idola mungkin. Kan betul tak cikgu-cikgu? Ya, betul-betul. Kita sebagai role model. Betul. Sampai sekarang pun cikgu-cikgu ada tak menjadikan cikgu kita dulu sebagai role model? Ada tak? Ya, ada. Ada kan? Cikgu mengajar mata pelajaran apa tu Cikgu Aziz? Dia mengajar mata pelajaran muzik. Oh, muzik. Kalau Cikgu Meh? Sama juga muzik. Muzik. Okey, kalau saya cikgu bahasa Melayu. Saya ingat dia sampai sekarang. Cikgu bahasa Melayu tu dia garang, tegas, tetapi ilmunya sampai. Kita tengok dia pun okey, cikgu memang baiklah dia punya perwatakan apa semua. So kita pun nak jadi macam tu kan. Cikgu. Ya, cikgu.
zaman dulu tak sama macam zaman sekarang. Zaman dulu tak ada handphone. Betul. Ya, betul. Itu yang paling betul. Masalah pun kurang kan? Masalah pun kurang Ya, mestinya. hakikatnya pada zaman kita dulu di sekolah handphone pun bukan touch screen. Handphone yang pakai tekan-tekan tu tak banyak yang boleh dilakukan dengan telefon tu. Jadi cikgu-cikgu yang mengajar kita memanglah sangat-sangat memberi tumpuan kepada kita. Tetapi zaman sekarang, zaman kita dah jadi cikgu, cabarannya pula pada kita inilah teknologi-teknologi yang sangat canggih ni. Apa-apa pun Ya. kita harapkan semoga perbincangan kita ni memberi manfaat untuk kita semua. Semoga kita juga dapat memperbaiki cara kita di sekolah bersama guru, bersama murid, bersama guru dan sesiapa sajalah. Dan semoga kita dijauhkan daripada kesalahan-kesalahan yang kita bincangkan tadi ataupun kesalahan-kesalahan lain yang kita tak bincangkan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Muhammad Haziq, Cikgu Madeline. Okey, saya habiskan kita punya perbincangan di sini dengan Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Bye.